A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana da'iman ya arhamar rahimin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid fa shalla thumma jaa fa sallama alayhi fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaykas salam irji' fa shalli fa innaka lam tusalli fa raja'a fa shalla thumma jaa fa sallama فقال صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي فقال في الثالثة أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبره ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم فعل ذلك في صلاتك كلها رواه Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki telah masuk ke dalam masjid ketika Rasulullah SAW duduk di suatu sudut masjid itu. Orang itu pun mengerjakan sembahyang kemudian datang memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya lalu berkata kepadanya, pergilah sembahyang semula kerana sebenarnya engkau tidak mengerjakan sembahyang dengan betul. Orang itu pun pergi sembahyang semula kemudian datang memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya lalu berkata lagi kepadanya, pergilah sembahyang semula kerana sebenarnya engkau masih belum mengerjakan sembahyang dengan betul. Orang itu berkata pada kali yang ketiga atau kali yang selepasnya, ajarkanlah saya wahai Rasulullah kerana sebenarnya saya tidak mengetahuinya. Baginda pun menerangkan kepadanya sifat sembahyang dan cara mengerjakan yang betul dengan sabdanya, apabila engkau bangun hendak mengerjakan sembahyang, hendaklah engkau mengambil wuduk dengan betul meliputi rukun-rukun dan sunatnya. Kemudian pergilah ke tempat sembahyang dan berdirilah dengan betul serta menghadap kiblat. Setelah itu bertakbirlah engkau dengan takbiratul ihram disertakan dengan niat. Kemudian bacalah surah Al-Fatihah dan mana-mana ayat atau surah dari Al-Quran yang mudah engkau dapat membacanya. Kemudian rokoklah sehingga engkau berdiri sebentar, bertamakninah dalam rokokmu itu. Kemudian bangkitlah dari rokok sehingga engkau berdiri tegak dan berhenti sebentar bertamakninah padanya. Kemudian sujudlah sehingga engkau berhenti sebentar bertamakninah dengan dalam sujudmu itu. Kemudian bangkitlah dari sujud sehingga engkau berhenti sebentar bertamakninah dalam dudukmu. Kemudian sujudlah sekali lagi. Kemudian hendaklah engkau bangkit dari rakaat yang pertama sehingga engkau berdiri tegak untuk mengerjakan sembahyang. Kemudian buatlah yang demikian itu dalam seluruh sembahyangmu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi berdasar pada hadis tadi, Rasulullah SAW ajar orang yang tak pandai sembahyang supaya sembahyang dia jadi betul. Mula-mula Rasulullah biar sahaja, lock dulu, biar dia sembahyang. Lepas pada tu Rasulullah suruh sembahyang sekali lagi, lock sekali lagi. Keadaan semayang dia molek, lepas pada tu Rasulullah kata semayangmu tak betul. Begitulah sampai 3 kali.
Barulah dia jumpa dengan Rasulullah, barulah dia dia kata bahawa wahai Rasulullah, ajarlah kepada saya semayang yang betul. Jadi kita nak ambil pengajaran situ ada dua perkara. Hak kait dengan semayang sebelum kita pergi kepada rukun semayang. Hak yang ke berapa dulu? Yang kedua. Iaitu yang pertamanya kita ambil pengajaran daripada hadis ini bahawa orang yang tak reti dia kena belajar. Gitu. Orang yang reti dia kena ngajar. Betul dah tu. Tapi sebenarnya yang asalnya orang tak reti tu lebih utama lagi pergi cari tok guru belajar. Tok guru tak payahlah nak cari. Bukan tak payah, makna dia kita kata daklah sebesar mana tanggungjawab dia nak cari anak murid. Tak tu. Makna kita ni kalau tak reti kita kena tanya orang. Tu besar tanggungjawab tu. Tapi kalau orang tak tanya, tak payah jawab. Gitulah. Seorang yang tahu, kalau orang tak tanya, jangan jawablah. Begitu keadaannya. Itu yang pertama, pengajaran dia. Yang kedua, Rasulullah SAW ada semangat mencegah kemungkaran. Benda tak betul depan dia, tebeng benda tu tak betul. Benda apa? Iaitulah semayang orang tu tak betul. Maka Rasulullah tegur bahawa semayang kamu tak betul. Maka menjadi pengajaran kepada kita bahawa kita kalau tengok kesalahan, kita kena tegur lah. Jangan lock gitu saja. Kita kena tegur hak benda hak salah, poin hak salah tadi. Kemudian pihak orang yang tak tahu pula, hendaklah dia pergi cari tok guru belajar. Itu lebih besar tanggungjawab lagi daripada orang yang tahu untuk mengajar. Faham maksud saya? Sebab tu dalam Quran kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang tahu sekiranya kamu tidak tahu. Begitu kaedah dia. Itu yang kita ambil pengajaran. Kemudian terus kita pergi kepada malam ni berhubung dengan niat semayang, iaitu beberapa isu yang berkait dengan niat semayang yang saya dah sebutkan itu hari. Yang pertamanya, apakah yang dikatakan niat itu, perkara-perkara yang mesti ada, iaitulah 3 perkara. Iaitulah mesti ada qasad, mesti ada ta'yin, mesti ada ta'aruk dulu, kemudian mesti ada ta'yin. Qasad tu maknanya kita sebut sahaja aku semayang, sahaja. Bila sebut sahaja tu, itu qasad. Ta'aruk itu ialah sahaja aku semayang fardu. Aku semayang ni semayang fardu, bukan semayang sunat dok. Bila sebut fardu itu adalah ta'aruk ataupun ta'rik. Ikutlah, nak panggil ta'rik pun boleh, nak panggil ta'aruk pun boleh. Kemudian ta'yin. Ta'yin tu mayang tu semayang apa? Kalau semayang subuh lah subuh. Kalau semayang zuhur lah. Begitulah seterusnya sampai kepada semayang isyak. Jadi ini 3 perkara ni kena ada. Jadi kalau saya niat dalam hati saya sahaja aku semayang zuhur, kalau nak ikut syarat tak sah lagi. Tak sah lagi sahaja aku semayang zuhur. Jadi ada apa? Ada qasad dengan ta'yin. Ta'aruk tak ada. Kecuali mari pula pada masa sebut zuhur tu, maknanya semayang zuhur hak wajib. Mari dalam hati pula sahaja aku semayang zuhur hak wajib. Tu tak apa dah. Okey. Tapi kalau sebut semayang zuhur sahaja aku semayang zuhur, ataupun sahaja aku semayang lohor umpamanya dah, maka kalau nak tengok syarat tak sah, kecuali dia kena tambah sikit fardu zuhur ataupun aku semayang zuhur hak wajib sekarang. Bukan semayang hak zuhur esok, bukan semayang zuhur mereng. Maka barulah dia jadi sah. Dan untuk semayang Jumaat, dia kena ada ta'yin al-qudwah. Dia kena sebut jadi makmum ataupun jadi imam. Okey. Dia kena niat kena jadi makmum waktu dalam semayang Jumaat. Okey. Ada pun lafaz seperti dah saya sebut hari tu, lafaz dalam mazhab kitanya ada 3 qaul, ada 3 pandangan mazhab kita. Mazhab Syafi'i. Lafaz usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala tu, ada pun lafaz tu adalah 3 qaul dalam mazhab kita. Ada 3 pandangan sebenarnya. Pandangan dalam kitab Iqna' mengatakan hukum dia sunat. Hukum dia sunat sebab apa? Dia boleh tolong hati. Hak buluk ni dia boleh tolong hati.
Jadi hati tahu lalu nak semayang apa. Bila sebut usalli fardhu zuhri, bila sebut zuhri kau tahu lalu. Zuhur lah tu. Ia mari lalu fikiran untuk meletak dalam minda semayang tadi. Itu dalam kitab Iqna' disebutkan begitu. Ada pun dalam setengah-setengah kitab yang lain, antaranya disebutkan dalam fiqh ala madhhab al-arba'ah, bersandarkan kepada mazhab Syafi'i. Jadi hukum dia adalah hasanun, bagus. Dia tak kata sunat apa. Hak pendapat pertama tadi dia kata sunat. Hak pendapat kedua ni bagus, tak ada masalah, boleh, harus, jaiz. Pendapat ketiga daripada Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i sendiri dalam kitab mengatakan bahawa berlafaz dengan niat tidak digalakkan. Dia tak kata makruh, tidak digalakkan. Kalau boleh jangan tebang. Itu pendapat Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Adapun dalam mazhab lain, macam mazhab Hanafi, dia kata berlafaz itu adalah satu benda yang bid'ah. Walau macam mana pun saya tengok dalam beberapa kitab moden ni, kitab baru ni, ada yang mengatakan bahawa boleh berlafaz dalam mazhab Hanafi. Begitulah keadaannya. Jadi terpulanglah pada kita nak pakai hak mana. Cuma bagi saya, kalaulah kita sebut usolli dapat menolong niat dalam hati, maka kita pakailah hak yang berlafaz. Macam saya sendiri pun, bila saya sebut lafaz usolli tu, saya senang nak niat dalam hati bagi saya sendiri. Jadi sebab tu saya sendiri pun berlafaz. Saya lebih setuju kepada yang berlafaz, supaya senang hak tolong dalam hati. Dia mari lalu fikiran. Dalam hati tu mari lalu fikiran, aku semayang ni semayang isya, usolli fardhu isya arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Jadi sebut je isya, pahala dah. Mari dalam hati dah. Mari dah dalam rasaan kita tu bahawa kita semayang isya. Jadi sekali takbir Allahu akbar, ia lalu. Jadi pada pandangan saya, baik kita berlafaz lah, dia boleh menolong apa yang di dalam hati. Tetapi ada ke orang yang serabu? Kalau dia berlafaz jadi serabu, kau payah niat. Tu tak payah lah. Orang macam tu nyakit gitu, tak payah berlafaz lah. Begitu kaedah dia. Jadi jangan ketat sangat lah berkenaan dengan isu tu. Kemudian niat qada. Macam mana niat qada? Adakah wajib? Orang tu dia bangun subuh pukul 8. Dia bangun subuh pukul 8. Maka wajib dah dia niat qada. Umpamanya dia kata usolli fardhu subhi raka'ataini qadaan lillahi ta'ala. Nak pergi masjid memang tak ada makmum dah. Makmum tak ada dah. Makmum pun bayar pukul 8 dah. Dia jaga pukul 8, ambil bayar semua habis 80 minit. Nak pergi masjid, siapa nak membayar dengan dia subuh pukul 8? Jadi dia kata usolli fardhu as-subhi raka'ataini qadaan. Dia sebut qadaan. Adakah wajib kena sebut qadaan tu, ataupun hukum dia guana sebenarnya? Maka berdasarkan kepada mazhab kita, mazhab Syafi'i, dan itu juga yang dipersetujui dalam satu qaul dalam mazhab Hanbali, mengatakan tak wajib. Tak wajib kita sebut qadaan tu, tak wajib. Sembahyang subuh gitu je lah. Sembahyang subuh gitu je. Kalau nak sebut qadaan tak ada apa-apa, boleh, tapi taklah wajib. Ini berdasarkan kepada apa yang disebut dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir yang dikarang oleh Imam Mawardi. Itulah yang dipahamkan daripada mazhab Syafi'i. Tapi kalau nak sebut qadaan tak ada apa-apa, bagus qadaan. Boleh, tak ada apa-apa nak sebut qadaan. Maknanya qada lah kalau dia terjemah bahasa Melayu dalam hati dia, makna dia qada. Itu adalah dibenarkan. Tak ada masalah perkara yang sebegitu. Kemudian kalau makmum pula tuan, adakah makmum ni dia kena niat makmum apabila dia semayang berjemaah? Memang dah kena tambahlah makmuman. Kalau orang jadi imam, imaman. Imaman kena tambah. Kalau makmum dia tak niat ikut imam selain pada semayang Jumaat, semayang dia sah, tak ada masalah. Tapi sekara je, jangan dia ikut imam. Jangan pula dia tu tak niat imam, dia pergi ikut imam. Tu tak sah. Sengaja dia pergi ikut imam, dia tak niat. Dia mari masjid ni garis, lepas tu imam pun Allahu Akbar, dia Allahu Akbar juga, tapi dia tak mau ikut imam. Dia tak mau ikut imam. Sebab apa? Tak tahu. Dia tak mau ikut imam, dia nak mayas seorang. Ada jenis orang yang sembahyang seorang.
Tak? Okey. Maka apabila keadaan gitu, dia pun ikut 100% hak imam buat. Okey. Apa hukum dia? Hukum dia kalau dia memang sengaja ikut imam dalam keadaan dia tidak niat ikut imam, pada masa itu semayang dia tidak sah. Faham Tidak sah. Makna dia habis dah Fatihah lama dah, dia habis Fatihah. Walau doling lama dah. Lepas pada tu imam dak rokok lagi, dia tunggu kat imam. Tak sah. Sebab apa dia tak niat imam? Okey. Gitu keadaan dia. Kalau dia buat lambat ke mana? Biar dia nak nampak, orang nampak dia macam ikut imam, tapi dia tak ikut imam. Dia buat lambat. Buat lambat tak apa. Buat lambat tak apa, asal jangan waladhalin. Lepas tu baca dah apa semua, dak rokok lagi. Sebab apa? Nak tunggu kat imam. Kan orang kata kan umpamanya dia tak ikut imam daripada awal. Tu tak sah. Okey. Yang keduanya, kalau keadaan yang keduanya ialah kebetulan. Kebetulan dia waladhalin apa semua, imam pun rokok, dia pun rokok. Dia tak ikut imam. Niat tak ikut imam, tapi perbuatan ikut imam, tapi kebetulan. Sehati sejiwa dia dengan imam tu. Sebab apa sehati sejiwa? Maksud saya ni sedang molek. Imam waladhalin, dia waladhalin. Imam baca wadduha, dia baca wadduha, sedang molek habis. Imam baca sekat tu, dia baca sekat tu juga, sedang molek. Jadi tulang hukmu sampai ke assalamualaikum warahmatullahi umpamanya. Pada masa itu dia tak ikut imam niat, tapi dia ikut imam dari segi perbuatan kebetulan saja. Itu sah. Itu sah. Persoalannya sebab apa dia tak ikut imam? Tu tak tahu, tanya dia lah. Tanya orang mayang, apa awak tak ikut imam? Tu tak tahu, mungkin dia tengok imam dia tak cicok ke kaki ke, ataupun dia tengok ada benda-benda najis ke, ataupun orang lain tak tahu, dia malas nak royak kat orang, maka dia pun mayang tak ikut imam umpamanya. Gitulah keadaannya. Kemudian imam pula, apakah dia perlu niat imam untuk mensahkan semayang tu, untuk mensahkan semayang berjemaah? Jawab dia ialah imam walaupun jadi tu imam, tapi tak wajib niat jadi imam. Lek tau. Dia tak wajib niat imam. Sampai ke assalamualaikum pun dia tak niat jadi imam. Ada apa-apa? Sah mayang dia. Makmum dapat 27 kali ganda pahala. Dia dapat se. Sebab apa dapat se? Sebab dia tak niat jadi imam. Dah dia jadi imam dah. Orang ikut dia. Orang ikut lah. Jadi semayang tu dia kesah lagi. Semayang imam tadi sah walaupun dia tak niat imam, walaupun jadi imam. Belakang dia 40 sah, 50 sah umpamanya dah. Ramainya orang mari, tapi dia tak niat jadi imam. Macam mana semayang dia? Awak dapatlah, wahai tu imam, satu pahala. Tuhan nak ganda-ganda tu, itu kerja Tuhan lah, nak ganda berapa-berapa tu. Tapi asasnya semayang dia tak dapat 27 kali ganda tu. Makmum 40 baris, 50 baris sah tu, tu dapat pahala belaka. Dia seorang je rugi. Kamai dia baca sedap tak? Orang ikut dia dan sebagainya. Sebab apa dia ni ustaz dan sebagainya. Tiba-tiba tak niat jadi imam. Kisah bagi semayang dia. Okey. Kalau dia niat jadi imam, maka dapatlah pahala. Dapat pahala macam ke makmum juga. Tetapi kalau dia dah niat imam pada masa takbiratul ihram, dia tak niat imam pada masa takbiratul ihram, dia niat imam masa rokok, boleh tak? Tak imam ni. Start rokok tu barulah dia niat jadi imam. Boleh. Dan barulah start dapat 27 tu. Start daripada situ. Faham tak masa rokok tu baru dia niat jadi imam. Nak mari telitah jadi imam umpamanya. Maka start daripada rokok tu barulah dia dapat pahala 27. Tapi tak sama dengan pahala makmum. Pahala makmum tadi start daripada awal. Dia start daripada rokok. Dah rugi sebab dia ada nisbah-nisbah dah. Orang yang daripada awal pahala dia 27 sempurna. Kali ganda tadi. Orang yang rokok tadi tak imam hak dia tak imam tu pada masa dia rokok dapat 27 juga. Tapi tak start daripada awal. Dia start daripada mana? Dia start daripada rokok. Macam orang masbuk lah. Sebenarnya orang masbuk dengan orang muafiq. Orang masbuk semayang, lepas tu imam dari habis dah 1 rakaat 2 rakaat baru mari, pahala dia sama tak dengan orang yang ikut tu imam daripada awal? Lain. Lain. Sebab hak tu terikat dengan tu imam daripada awal hingga akhir. Hak tu terikat dengan tu imam 2 rakaat ataupun 3 rakaat, 1 rakaat lagi umpamanya dia semayang diri. Maka hak 1 rakaat tu tolak dah situ.
Dia ada nisbah dia. Nisbah 27 kali ganda tu ada nisbah yang tertentu. Jadi hukum dia gitulah yang berkait dengan imam. Ada kalau gini gua ada, kalau niat tak imam pula, ada seorang tu umpamanya A ni, dia semayang. Bila dia semayang dia niat dia tak imam. Makmum ada. Sah tak semayang dia? Tak sah semayang dia. Gitu pula. A ni dia mari semayang, dia semayang seorang. Dia semayang seorang, lepas tu dia niat jadi imam. Mudah-mudahan adalah orang masuk dalam masjid, orang ikut dia. Pas sudah orang dah ikut dia, dah tak ada seorang semayang. Orang tak ada seorang, orang siap dah semayang. Dia seorang, dia daripada awal hingga akhir. Dia kena semayang mula sebab dia niat jadi imam, sebab tak ada makmum. Faham gitu pula kalau dia niat jadi tak imam, makmum tak ada lagi, dia niat jadi imam awal lagi. Tiba-tiba dekat tahiyat tu baru mari orang ikut dia. Tu tak apa lagi, selamat dia. Selamat atas niat tadilah. Tapi sampai ke assalamualaikum warahmatullahi tak ada makmum ikut dia, dia niat imam daripada awal lagi. Maka dak semayang dia kena ulang mula sebab dia tambah benda yang tidak sepatutnya. Itu kaedah dia gitu yang berkait dengan berkait dengan orang panggil apa, niat tadi. Walau macam mana pun benda yang saya sebut tadi tu, dia banyak khilaf ataupun banyak perselisihan pandangan ulama dalam mazhab lain. Mazhab lain saya kira lah. Hak kita cerita ni hak yang biasanya dalam mazhab Syafi'i, hak kita pakai di Malaysia ni kita gitulah hukum yang saya nak sebutkan berhubung dengan perkara tersebut. Okey. Kemudian kalau orang tu kita ambil beberapa perkara dah. Kalau orang tu dia ikut imam, lepas pada tu adalah dia mari tu masbuk, tu imam dia ikut tu imam 2 rakaat. Kemudian lepas pada tu imam wisalam assalamualaikum, dia pun bahagian makmum tadi, hak yang masbuk tadi, ganda-ganda dia semayang berimam. Faham tak? Semayang berimam dalam semayang tu. Ni kena orang pandai kau seorang makmum pergi depan, lepas tu makmum lain orang masbuk tu ikut dia. Ni macam mana ni? Dia asal masbuk belaka semua ni, tapi seorang daripada masbuk tadi pergi depan, kemudian hak belakang tu ikut dia jadi imam. Boleh tak gitu? Sah semayang. Dalam kitab Sabilal Muhtadin kata hukum dia harus. Dia tak kata sunat pun, dia kata harus. Boleh. Dan semayang tu sah sebab dia ikut imam baru. Imam baru tu hak asal makmum kau. Asal makmum kau jadi tak imam. Faham kalau tak faham tanya dia lah. Begitu. Itu yang berhubung dengan perkara yang perkara yang babitkan masalah niat tadi. Kemudian takbiratul ihram an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qumta ila salati fakabbir, rawahu Bukhari wa Muslim. Maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila engkau berdiri untuk mengerjakan sembahyang, hendaklah engkau mengucap takbir Allahu Akbar yang dipanggil sebagai takbiratul ihram. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati istaqbala al-qiblata wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu Akbar, rawahu Ibnu Majah. Maksudnya daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu katanya, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk mengerjakan sembahyang, baginda menghadap kiblat serta mengangkat kedua-dua tangannya sambil berkata Allahu Akbar. Ini Ibnu Majah, riwayat daripada Ibnu Majah radhiyallahu anhu. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Daripada Ali radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak kunci sembahyang ialah kesucian daripada hadas dan benda-benda najis, dan yang mengharamkan perkara-perkara yang membatalkannya ialah takbiratul ihram, dan sebaliknya yang menghalalkan semua perkara yang terlarang di dalamnya ialah salam. Hadis hasan riwayat Abu Daud dan lain-lain. Jadi berdasarkan kepada hadis yang kita baca tadi, 3 hadis tadi,
maka sabitlah adanya yang dipanggil sebagai takbiratul ihram dalam sembahyang. Kata takbiratul ihram. Jadi oleh kerana kaedah dalam sembahyang, kaedah ta'rif sembahyang mengatakan, dalam ta'rif sembahyang disebutkan sembahyang itu ialah perkara yang muftatahatum bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, iaitu sembahyang itu ialah dimulakan dengan takbir dan diakhirkan dengan salam. Jadi bila sebut dimulakan dibuka dengan takbir, maka takbiratul ihram lah maksudnya. Maka takbiratul ihram tu dibaca dekat mana? Pada masa kita berdiri, kemudian kita pun angkat tangan sambil kita mengatakan Allahu Akbar. Angkat tangan tu Allahu Akbar. Itu yang sebenarnya yang berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW. Dan kita tak boleh nak tukar kepada lafaz lain. Umpamanya kita kata Ar-Rahman Akbar, tak boleh. Ar-Rahman tu Tuhan ke? Ar-Rahmanu Akbar. Kita nak tukar kepada Ar-Rahimu Akbar. Nama Tuhan lah ke Ar-Rahman, Ar-Rahim? Tak boleh juga. Sebabnya ialah kerana nas datang dengan Allahu Akbar. Jadi menjadi pengajaran kepada kita dalam bab ibadat, tak boleh nak reka. Walaupun kita nampak logiknya boleh. Dalam bab ibadat tak boleh nak reka-reka. Sebabnya ialah kerana dia tertakluk dengan lafaz yang diajar oleh Al-Quran ataupun lafaz yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita nak pakai reka-reka diri. Oleh kerana dalam nas kata takbir dia Allahu Akbar, Allahu Akbar lah. Tak boleh kita nak tukar kepada Ar-Rahmanu Akbar. Ar-Rahman pun Tuhan juga yang bersifat dengan Rahman. Begitu juga dengan Al-Qadiru Akbar, Al-Qudusu Akbar. Boleh tak? Tak boleh, tak sah sembahyang. Ataupun kita tukar Akbar kepada makna lain, kepada kata lain, makna sama. Allahu A'zam kita baca. Allahu A'zam, lebih kurang lah makna dia. Kalau nak terima bahasa Melayunya, Allah Maha Besar juga. Tapi A'zam bunyi Allahu A'zam. Allahu A'zam bunyi. Tak umpamanya tak imam dia tu. Maka tak sah mayang. Sebab apa? Dia pergi tukar lafaz yang telah diajar oleh Rasulullah SAW. Dan juga kita kena betulkan dari segi makhraj dia biar betul. Jangan lari daripada tajwidnya. Seperti Allahu Akbar, tak boleh. Akbar tak sah semayang sebab makna lain. Begitu juga dengan Allahu Akbar, kita pergi panjang, Allahu Akbar, maka tak sah semayang. Tak sah semayang. Sebab apa? Sebab kita tambah A panjang. Allah dia berubah kepada makna lain. Okey, begitu keadaannya. Tetapi kalau kita tambah sifat-sifat Tuhan tengah-tengah antara Allahu Akbar itu, kita tambah sifat Tuhan, sah lagi. Tapi tak molek lah. Dia jadi satu benda yang bercanggah dengan sunnah Rasulullah SAW. Umpamanya dia kata Allahu Rahmanu Akbar, jadi kita tambah Rahman. Allahu Rahmanu Akbar, Ar-Rahman yang kita tambah. Apa tambah Rahman? Sebab Rahman tu sifat Tuhan, maka dia tambah lah. Dia belajar saat ni baru sifat Tuhan 99. Dia pun nak praktik lalu Allahu Rahmanu Akbar. Maka oleh kerana ada Allah, ada Akbar, walaupun dia tambah Rahman tengah, sah lagi semayang. Sah lagi semayang. Tapi barang dia ingat setakat 2 je, 3 tak sah lalu. Umpamanya dia kata Allahur Rahmanur Rahim Akbar, sah lagi. Sebab baru 2 Rahman Rahim tambah. Tapi kalau lebih pada 2, tak sah. Tu tak sah dah. Jadi kita walau macam mana pun tak molek lah bercanggah dengan sunnah Nabi. Nabi tak buat pun gitu, kita pergi pandai-pandai kita tambah. Itu adalah bercanggah dengan sunnah Nabi walaupun sah lagi. Ataupun kita pergi tambah Akbar tu alif lam, Allahul Akbar. Faham dah? Allahu Akbar, Akbar tak ada alif lam. Tapi kita baru belajar bahasa Arab ni umpamanya tau. Nak al-a je. Umpamanya tau. Maka Allahul Akbar. Tak ya. Tak. Sampai ke Allah Akbar pun nak tukar juga. Sah tak bayang? Sah. Dia tambah alif lam tadi sah. Sebab dia tambah tu tidak berubah kepada makna satu dan tidak berubah kepada kata asal, iaitu Akbar. Akbar tu ada lagi walaupun dia tambah alif lam. Jadi Allahul Akbar tu ada lagi akbarnya, ada lagi Allahnya. Maka sah lagi walaupun dia tambah alif lam. Baru belajar bahasa Arab garik ni dah. Benda ni tak ada asal dia dah. Alif lam makrifah berapa, alif lam al-ahdi, dia pun nak praktik lalu dah. Maya garik Allahul Akbar, pandai je. Tak.
Jadi itu adalah sah lagi semayang yang sebegitu. Okey, tak ada masalah. Tapi jangan buatlah yang bercanggah dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabinya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua saya bimbang ni takut bar tu tak jadi roh. Waktu saya bimbang kali. Saya ni jenis orang semayang kata reti kot. Tak. Semayang Jumaat macam-macam tempat kot semayang. Kadang-kadang masjid tu masjid ni. Tak. Maka di antara tempat yang saya dapati orang-orang semayang tempat-tempat tertentu, saya dapati ada orang semayang tengah-tengah tu imam, dia makna sungguh dalam Allahu Akbar. Dia kata Allahu Akbar. Faham tak? Kalau dia kata Allahu Akbar tu bahasa Kedah. Tu memang tak sah lah. Allahu Akbar punya tak. Tu Kedah tu memang tak sah tekor. Ni Allahu Akbar punya. Rupa-rupanya kalau dia buat gitu, dia tukar ra kepada huruf hamzah. Allahu Akbar. Dia tu orang Terengganu lah. Orang Terengganu kak kan. Tak, Allahu Akbar. Terengganu pun main Quran jangan Terengganu. Dengan Quran ni bab-bab lafaz, bab-bab semayang, dia dok main Terengganu, dok main Kelantan, dok main Kedah. Dia guna dia ke macam bahasa Arab belaka. Dia ke gitu. Jadi macam mana tu? Maka dia tak ada huruf ra suti, maka tak sah semayang tu. Jaga-jagalah kalau orang jadi imam. Hak lain molek dah, lagu sedap. Bismillahirrahmanirrahim, lagu dia sedap, tapi tahan rokok Allahu Akbar bunyi. Rokok boleh tahan ni. Hak takbiratul ihram tu Allahu Akbar juga. Okey, jadi tak boleh kena ajar mulut. Kalau kita tanya dia tahu. Tapi dah be'a, orang panggil lekat be'a, orang panggil. Daripada kecek lagi mok dia ajar gitu Allahu Akbar ni kan. Jadi lekat gitu mok dia nak ajar gitu sebab dia pelak masa kecek. Umur baru setahun 2 tahun Allahu Akbar ni. Sampai besar pelak Allahu Akbar juga dia ni. Jadi tak boleh, kena tukar Allahu Akbar. Begitu. Dah kalau dia letak baris macam mana pula baris? Allahu Akbaru. Allahu Akbaru sah tak? Dia kena letak baris. Orang lain wakah atas ber tu bunyi akbar. Tak, dia dak. Dia nak letak baris gok je. Allahu Akbaru. Tak bunyi. Maka sah tak? Sah lagi semayang, tak berubah makna. Tapi itu adalah bercanggah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada benda yang kita buat tu betul sah. Bukan betul sah lah, tapi tidak betul dari segi sudut tak ikut sunnah. Dah ikut sunnah ni jadi tak boleh juga semayang kita ni nak bawa ke akhirat semayang ke mana. Bukan kita nak semayang nak bawa dunia saja. Semayang di dunia kita nak dapatkan motivasi semayang nak jadi orang baik. Tapi semayang yang penting nak bawa di akhirat ni. Tengok-tengok berlubang situ berlubang sini, markah kurang. Pandai marah kan bila nak dapat nombor bong tak? Kita diri dapat nombor bong di akhirat. Sebab apa? Sebab kita ikut sunnah. Okey, Allahu Akbaru. Dah umpamanya macam tadilah. Jadi kena ikutlah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang ni apabila dia akad tangan, akad takbir apa panggil ni? Takbiratul ihram tadi. Maka apa yang perlu dia buat? Pada dalam takbiratul ihram tadi dia kena buat niat. Tadi sebut dah. Dan dalam masa yang sama disunatkan bagi dia akad tangan. Jangan mari jadah gitu lalu. Dah berhenti, dah tangan gini. Akad tangan dah. Apa? Sunat je. Dia main sunat je. Walaupun sunat je, tapi benda tu kaedah yang disebut dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, perkara sunat kalau kita tak buat automatik jadi makruh dalam bab sembahyang. Makruh bukan makruh saja, makruh je kurang markah. Benda sunat tapi kalau kita tak buat dalam sembahyang automatik dia jadi makruh. Bukan sunat abaa je, sunat hayah gitu kok. Jadi dalam bab takbir ni kena akad tangan sunat Allahu Akbar. Maka akad tangan lah. Jangan ada akad tangan pula kurang markah. Saya kata dah dia kan nak bawa ke akhirat ni biar pahala besar sikit. Kurang sikit pahala situ masuk neraka mana tahu. Okay. Muncullah kita akad tangan Allahu Akbar boleh pahala situ berat sikit. Timbangan amal tadi dah boleh masuk syurga. Nah, umpamanya kita mana tahu kadang-kadang benda tu benda-benda kecil macam tu pahala situ je. Kalau yang kita tak sedar di akhirat nyesalkan main. Kita tak buat kononnya benda tu sunat je, main je. Jangan je. Dalam bab sembahyang jangan main je tapi kena buat. Kena buat itu hakikatnya. Jadi antaranya Allahu Akbar kena akad tangan. Dan akad tangan tadi pula nak akad ke mana? Adakah nak akad gitu? Setengah orang akad gitu. Macam ke orang kerja
Duk solat-solat orang kita Allah Akbar lebih kurang kita lembek buat dak. Macam gem apa maknya gitu lah deh. Allah. Adakah gitu? Jangan. Dia cara dia ialah disebut dalam kitab Rawdatul Talibin dalam mazhab Syafi'i dan juga disokong dalam mazhab Maliki. Allahu Akbar ni banyak kaedah lah, banyak riwayat hadis, tapi hak disebut dalam kitab Rawdah salah satunya ialah tangan kita ni setetang dengan bau. Ada hujung jari ni biar setetang, biar kenalah, bukan kena dak. Macam ge selain dengan apa dia panggil? Selain dengan telinga ni. Allah Akbar. Mana tangan kita ni bau gitu. Allahu Akbar macam ni. Macam saya buat ni. Dalam radio dak apa tak apa dah. Allahu Akbar. Gitu. Jadi tangan gini mana setetang bau gini, rendah je. Itu dalam kitab Rawdatul Talibin dan juga dalam mazhab Maliki pun sebut gitu juga. Gini deh. Gitu dalam kitab Ikhtilafu A'immat apa? Dan kitab Allahumma sallam, ada satu kitab tu disebut dalam mazhab Maliki, dia katakan bahawa sama juga seperti disebut dalam kitab Rawdah juga, iaitu dalam mazhab Maliki sama juga, iaitu tangan kita ni setetang dengan bau. Gitu. Kemudian jangan buat gini, tapak tangan ni ala ke kiblat sikit. Jangan ala ke kiblat sikit. Jangan buat gini. Gitu. Gitu lain waktu tu ceramah. Ni ceramah gini dah. Ceramah ada ke buat gini. Okey, gitu. Jadi itu keadaannya. Itu dalam mazhab Syafi'i gitu. Adapun dalam mazhab Hambali, tangan kita ni biar sapa kat telinga. Tangan tapak tangan ni Allahu Akbar sapa kat telinga macam buat. Gitu. Hok belakang-belakang apa orang TV dah. Apa tengok dalam TV, Allahu Akbar tangan begini. Okey, itu dalam mazhab Hambali. Gitu. Ada ayat setu lah, telinga ujung-ujung dak ayat setu. Gitu je Allahu Akbar gitu je. Hak pertama tadi Allahu Akbar gini, tengok dalam TV tu deh, belakang-belakang nak apa begini. Tu apa tu? Jadi Allahu Akbar ni yang kedua ni mazhab Hambali gini. Gini. Kemudian dalam mazhab Hanafi, tadi dalam mazhab Hambali kita bunyi dalam mazhab Hanafi dan kitab Fathul Qadir. Fathul Qadir dia disebutkan bahawa kaedah dia akak gitu kau. Macam ke mazhab Hambali ke, tapi tangan ibu jari ni letak bawah. Dia letak bawah cuping telinga. Lain sikit je Allah. Macam buat ni. Gitu Allah Akbar gitu. Tu cara dia. Jadi 3 caralah. Sama ada gini Allahu Akbar, sama ada gini jauh tu tetangga telinga, sama ada gini. Ibu jari bawah cuping telinga. Ikut mana-mana pun ya belaka. Jangan hak yang hak tak sunnah pun Allahu Akbar gitu je lebih kurang tak ambuh. Ataupun lajak ke belakang dia ke? Allah. Belakang tu, balik sana. Dia kata dah. Balik sana tu pula. Bila sebut balik sana dia faham. Balik sana belakang. Tangan apa ke belakang tu? Belakang kepala tu Allahu Akbar. Waraknya. Tapi tak ikut sunnah Rasulullah. Warak tak ikut sunnah Rasulullah tak jadi. Okey, itu cara dia. Jadi kita ikutlah cara yang diajar dalam kitab-kitab tu. Kitab-kitab fiqh. Cuma biasa mazhab Syafi'i ni gitulah. Kita letak ginilah biasanya. Tapi nak letak gini pun sunnah juga, kuat juga. Dia punya hujah dia pun kuat juga dan hadis pun kuat juga. Gini ni. Kemudian kok yang bawah telinga ni pun kuat jugalah. Gitu. Kemudian bila kita takbiratul ihram tadi, bila selesai tu kita pun letak tangan sini, tangan dekat mana tu. Tempat mana pun khilaf juga. Bukan khilaf kai pelekat ni, khilaf tangan. Kita kata khilaf pelekat setepak je. Okey, khilaf kai pelekat setepak tu je. Ni khilaf tangan nak letak mana ni. Tak sampai masa lagi nak cerita, tapi biarlah malam ni saya sebut dulu. Akan datang ulang kali lagi dah dalam bab ni. Letak tangan kat mana? Letak tangannya dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tengok dalam kitab Hidayatus Sibyan tu dia disebut, iaitu bawah dada atas perut. Dah kat mana? Orang panggil sepadang. Sepadang antara perut dengan dada. Gitu. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyan kata kena ruak pergi alik kiri sikit. Alik kiri tekan situ sikit. Tekan situ sikit. Tak apa masa lagi ni akan datang benarnya. Hamba sebut dulu sikit-sikit. Untuk jadi amalan. Jadi macam ginilah Allahu Akbar, bawah dada, atas perut. Gitu tengah-tengah tu jelah. Pergi belah kiri sikit, belok sikit, tekan situ. Tu dalam kitab Hidayatus Sibyan. Gitu. Ada pun dalam mazhab lain ada orang setengah-setengah orang atas dada tau. Aja tengok atas dada. Gini apa? Bukan setakat atas dada.
atas pada dada. Kita dia buat gitu dah. Macam mana atas dada ni? Kalau sebut atas dada ni memang ada riwayat disebut dalam kitab Fiqh Sunnah oleh Syed Sabit. Dia letak atas dada. Dan saya nampaknya Syekh Atiyah Saqar dia sokong pandangan letak atas tadi tu yang pertama tadi. Kata dada sokong bawah dada tapi antara perut. Tu Syekh Atiyah Saqar dia sokong yang pertama tadi. Kalau atas dada ni disokong oleh Syekh Syed Sabit dalam kitab dia Fiqh Sunnah. Dia letak atas dada. Letak atas dada ginilah bayangan dia gini. Okey. Kemudian kalau ikut dalam mazhab satu lagi tu mazhab Hanafi. Dalam kitab Al-Binayah ada satu kitab nama dia Binayah Syarah kepada Hidayah. Dia sebut bawah tu satu riwayat daripada Nabi letak tangan tahtas surrah. Tahtas surrah ni bawah pusat. Jadi bila bawah pusat tu guna? Bawah pusat tak guna gitu tangan tu bawah pusat. Akilah situ. Gitu. Jadi siapa letak bawah pusat tu dia mazhab Hanafi tak ngeleng dia tak sedar. Kalau dia belajar dia tahu dah. Tapi kalau dia tak belajar letak bawah pusat, neleh tangan dia tak. Jangan neleh saja sebenarnya. Itu berdasarkan kepada mazhab Hanafi bawah pusat. Jadi kalau atas pada pusat, maknanya atas perut, bawah dada tu mazhab kita mazhab Syafi'i. Atas dada ni itu disebut dalam kitab Fiqh Sunnah. Dalam kitab Fiqh Sunnah dia disebutkan begitu. Ada satu mazhab lagi, mazhab Maliki. Mazhab Maliki disebutkan dalam kitab Al-Bidayah, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, disebutkan bahawa lebih afdal tangan dia irsal. Irsal ni guna, irsal ni seteri. Tak payah letak mana, seteri bawah tu macam ke tak khilah jangan khilah. Waktu seteri lepas gitu. Lebih afdal daripada duk khilah, duk gening tangan dan sebagainya. Jadi kita benda-benda macam tu khilah biasanya kita ikut mazhab Syafi'i lah. Cuma sekara dah dalam bab-bab gini walaupun kita nampak remeh-temeh, tapi sebenarnya kita kena ikut juga sunnah Nabi ni sebenarnya. Kita baru sambut minggu lepas lebih kurang dah, dalam minggu lepas Mauludur Rasul. Jadi kita kena ikut sunnahnya. Jadi orang sunnah tu mana? Jadi kita akan datang terang lah, nyala lampu. Jadi minggu depan pula terang nak cerita dah ni. Dah nyala lampu tu biarlah. Lain kali pula dah akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina waffiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada wa a'idna min su'id dunya wal akhirah min 'adzabid dunya wal akhirah min khizyid dunya wal akhirah min jaldid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.